Assalamualaikum kepada peminat sejati kuih pau. Hari ni aku ada satu cerita yang mungkin akan buatkan korang rasa dah tak minat lagi kuih pau lepas ni. Cerita ni terjadi dekat satu restoran di Macau, China yang dikenali sebagai Eight Immortal Restaurant dan dia berlaku pada tahun 1985 dulu. Kalau kau nak tahu cerita pasal apa, aku nak bawa korang fly to China. Apa lagi tunggu? Jom sembang. Tahun 1985 dulu, dekat China ada satu restoran yang terkenal yang dikenali sebagai Eight Immortal Restaurant. Dekat situ juga ada satu kes pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh seorang lelaki yang bernama Chen Shuliang. Dan daging daripada mayat-mayat yang dibunuh tu dijadikan inti pau untuk dijual pada orang ramai. Chen Shuliang dilahirkan di tanah besar China. Dia ni jenis kuat berjudi tau. Tapi dia tak adalah berjudi kat tempat-tempat besar macam kasino ke apa ke kan. Dia cuma berjudi dengan kawan-kawan dia je. Orang-orang yang terdekat dengan dia je. Dia ni juga pernah tukar nama dia daripada Chen Shuliang kepada Huang Ziheng. Kau nak tahu sebab apa dia tukar nama tak? Kau mesti dengar cerita ni sampai habis. Jangan skip Kalau cakap pasal judi ni, kadang-kadang ada on, kadang-kadang ada sway kan. Tapi bagi si Chen ni, boleh dikatakan nasib dia memang sentiasa baik Bukan aku tak cakap setiap kali dia main tu dia menang. Tidak. Cumanya dia ni banyak menang daripada kalah. Chen ni juga ada seorang kawan yang bernama Kiong. Kiong ni selalulah ajak dia main judi kan. Tapi ada satu masa ni Kiong ni ajak dia main berdua je dekat tempat si Kiong ni. Bila dah nama kaki judi, kau pantang ajak mesti on punyalah. Jadi Chen pun setujulah untuk main judi dengan Kiong ni. Walaupun dia main berdua je, tapi Chen tak kisah pun asalkan ada partner nak lawan kan. Kalau main seorang-seorang mana maunya. Siapa nak bagi siapa. So tak ada cerita banyak. Dia pun start lah main judi ni kan. Punyalah asyik main judi ni. Kejap-kejap si Chen ni menang, kejap-kejap si Chen ni menang, sampailah Kiong ni dah habis duit untuk nak lawan lagi tau. Kalau akulah jadi si Kiong ni, aku dah angkat tangan lah. Yelah, kau dah tengah suwi, kau nak juga lawan sampaikan poket kau pun kering. Tapi si Kiong ni degil. Dia sanggup berhutang dengan Chen ni semata-mata untuk nak lawan lagi permainan judi ni. Dalam dia tak sedar, dalam satu malam aja dia dah berhutang dengan Chen ni dekat-dekat dah puluhan ribu Hong Kong dolar masa tu. Itulah namanya taik judi. Dah tahu tengah pokai nak juga kau lawan, sudahnya makan diri. Lepas dah habis saja game tu, Chen ni tetap nak minta juga duit dia pada si Kiong ni kan. Tapi si Kiong ni punya le degil, dia tak nak bayar pun duit Chen ni. Sudahnya, dia orang pun bertekak le. Dia cakap dia salah, dia cakap dia salah. Lala bergaduh. Sampailah satu tahap, agaknya Chen dah tak tahan lagi. Dia pergi ambil satu piuk yang ada dekat dengan dia. Dia pergi hempuk orang Kiong ni sampai tombang member tau. Dah tombang tu, dia tak puas hati lagi. Dia ambilkan minyak petrol, dia pergi curahkan atas member tu. Dia bakar orang hidup-hidup menggelitik member. Betul panah darah si Chen ni. Korang tengok, hutang punya pasal nyawa sampai melayang Disebabkan perbuatan Chen ni tadi, dia dah bunuhkan member dia yang nama Kiong tu. Dia pun ditangkap dan dipenjarakan dekat Hong Kong tau. Lepas bertahun-tahun dia kena penjara, akhirnya dia ni dibebaskan dan dia pun berpindah daripada Hong Kong pergi ke Guangzhou. Kalau korang masih ingat, dekat awal-awal video tadi aku ada cakap yang Chen Shuliang ni bertukar nama kepada Huang Ziheng. Masa ni lah dia tukar nama dia tu. Sebelum dia pindah ke Guangzhou, dia tukarlah nama dia tu dulu sebab dia tak nak lah orang kenal dia dengan kes bunuh yang dia dah buat sebelum tu. Lagipun, andai kata kalau ada apa-apa kes yang berlaku kat tempat yang dia baru pindah masa tu, dia tak nak lah dia berkaitan dengan kes tu juga kan. Tak cukup dengan tukar nama, dia hilangkan lagi cap jari dia ni dengan cara dia bakar jari dia satu persatu mat. Sanggup Sebab dia buat macam tu pun pasal apa? Kalaulah andai kata dekat tempat yang dia tinggal masa tu ada satu-satu kes yang terjadi, dia tak nak lah ada cap jari dia yang tertinggal dekat situ. So polis mesti target dia yang buat punya. Sebab kau baru keluar penjara, kes berat pula tu, dah tentu orang kau dalam perhatian polis punya. Itulah antara langkah-langkah selamat yang dia ambil untuk nak bersihkan nama dia sendiri. Jadi kali ni aku akan tukarkan nama Chen ni kepada Huang disebabkan waktu ni dia dah tukar nama dia lah. Tapi dia duduk Guangzhou pun tak lama, lebih kurang setahun lebih macam tu Dia pun pindah ke Macau untuk bekerja dekat satu restoran yang dinamakan Eight Immortal Restaurant. Bila dah pindah Macau ni, kau sendiri pun faham lah, syurga kaki judi kat sana. Sampaikan orang gelau Las Vegas Asia tu. Eight Immortal Restaurant tu dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Zeng Lin, iaitu bos kepada restoran tu Hubungan si Huang dengan Zeng Lin ni boleh dikatakan baik tau. Sebab Huang ni masa tu memang kerja dia elok tip top, dengar cakap pula tu. So bos dia tak ada masalah dengan dia. Tambahan pula, hobi dia dengan bos dia tadi sama, iaitu berjudi.
Jadi Huang ni pun mainlah judi dengan bos dia, dengan bini bos dia sekali masa tu. Biasanya dia orang akan main waktu lepas dah kemas nak tutup kedai tu kan. Waktu tu lah dia orang akan berjudi. Walaupun dah bertahun-tahun dia ni di penjara, skill main judi dia tu tetap tak hilang tau. Boleh dikatakan Ong tu sentiasa follow dia lah. Sebab setiap kali dia main judi dengan bos dia, dengan bini dia tadi, kebanyakannya dia akan menang tau. Sampailah malam tu saja bos dia ni berhutang dengan dia mencecah 20,000 US dollar. Bukan main banyak lagi lah. Kalau yang sebelum ni dia terus bergaduh, yang kali ni dia tak gaduh dulu. Walaupun dia orang tak bergaduh, tak bermakna yang Huang dah halalkan hutang dia pada bos dia ni. Huang tetap juga nak duit dia tu, cuma bos dia tak boleh nak bayar. So bos dia buat satu deal lah dengan dia kan. Kalau dalam setahun tu dia tak boleh nak bayar hutang si Huang ni, kira restoran dia tu akan jadi milik Huang tau. Restoran tu Huang yang punya lah, bukan Ahmad Albab yang punya. So, bila dah genap setahun, pada 4 Ogos 1985, masa tu Huang ni datanglah dekat restoran Zeng Lin ni balik sebab nak minta duit dia kan. Masa tu dia datang pun orang tengah mengamah-ngamah nak tutup kedai tau. And dia datang pun dalam keadaan yang tenang lah sebab dia fikir kalau dia tak dapat duit dia pun masa tu, kurang-kurangnya restoran tu dia punya. Kira masih ada untung lagi lah tu jam. Bila dia sampai je dekat restoran, dia terus jumpa Zeng Lin ni dan minta duit dia balik. Tapi masa tu Zeng Lin cakap, aku tak ada duit lagi nak bayar hutang kau ni, boleh tak extend lagi? Bila Huang dengar bos dia cakap macam tu, Huang pun cakap lah, kalau tak ada duit, kira restoran tu dia yang punya lah, macam yang dijanjikan setahun lepas. Tapi Zeng Lin ni pula cakap masa tu, bila masa pula aku nak bagi restoran ni kat engkau kan? Sama ada Zeng Lin memang lupa janji dia orang ni ataupun dia sengaja nak pusing cerita, itu aku tak tahu lah. Yang penting Huang ni tetap nakkan juga duit dia tu. Disebabkan perjanjian dia orang tu setakat cakap mulut aja, tak ada hitam putih pun. So Huang pun tak ada bukti lah yang mengatakan Zeng Lin ni kata kalau dalam setahun dia tak boleh bayar, restoran tu akan jadi milik Huang. Itulah silap dia sebab dia cakap mulut. Patutnya kau buatlah perjanjian ditandatangani oleh dua belah pihak. Bila dah jadi macam tu, bertekak lah dia orang ni apa lagi? Dia kata dia salah, dia kata dia salah. Sampailah terjadinya satu pergaduhan. Masa dia orang bergaduh tu pula, family Zeng Lin ni ada dekat restoran tu sekali tau. Lebih kurang 9 orang termasuk dia sekali lah. Mak mentua dia, sepupu sepapat dia dengan anak bini dia lah. Tapi apa si Huang ni kira, dia nak duit dia juga. Dah Zeng Lin pusing-pusing cerita, tetap bergaduh juga kat situ kan. Tapi masa tu Zeng Lin ni tak peduli kan pun si Huang ni. Dia dengar Huang dah menyanya sorang-sorang, dia pun gerak je tinggalkan Huang macam tu kan. Maksudnya dia tak nak layan lah. Dia malah nak layan lah si Huang ni punya cakap kan. Bila tengok keadaan dah jadi macam tu, Huang ni pun baran dia. Yelah, datang nak minta hutang, tiba-tiba kau layan dia macam tu pula. Huang ni pun apa lagi, bertindak agresif lah. Dia ambil satu botol kaca yang ada dekat dengan dia masa tu, yang dia pecahkan dan jadikan anak Zeng Lin ni sebagai tebusan tau. Bila keadaan dah jadi macam tu, family Zeng Lin ni dah mengelupur lah. Dah takut, takkan tak takut, anak kau dah jadi tebusan kot. Dekat tangan ada senjata, botol kaca mat. Masa anak Zeng Lin ni dia jadikan tebusan, ahli keluarga dia yang lain ni dipaksa ikat sesama sendiri tau. Kiranya engkau ikat engkau ikat engkau. Dalam pada dia orang tengah ikat satu sama lain tu, adalah seorang ahli keluarga Zeng ni yang dapat lepaskan diri dan lari cuba untuk minta tolong tau. Tapi sayangnya dia belum sempat keluar daripada restoran tu, Huang ni dah tikamkan leher dia guna botol kaca yang dia pecahkan tadi tu. Itu yang menyebabkan orang tu mati kat situ kak. Dah halang-halang dia bunuh seorang, takkan yang lain dia nak lepaskan kan? Dah tentu dia kantoi bodoh lepas tu. Huang ni pun buat keputusan untuk bunuh semua ahli keluarga Zeng Lin, termasuklah Zeng Lin sekali. Dan anak lelaki dia yang jadi tebusan dari tu merupakan mangsa terakhir si Huang ni. Bila semua dah dibunuh, yang tinggal anak lelaki Zeng Lin ni je. Tapi sebelum dia dibunuh, dia sempat bagi tahu pada Huang tau. Dia cakap makcik dia, iaitu kakak kepada Zeng Lin ni, bos kepada restoran tu lah, akan tahu perbuatan yang dia buat ni dan akan laporkan pada pihak polis. Tapi Huang ni peduli apa? Dia bunuhkan juga budak tu. Lepas dah bunuh 9 orang keluarga dia yang dekat dalam restoran tu, dia pun fikir, betul juga cakap budak ni andai kata makcik dikantoikan dia besok, dia pun susah. Jadi dia pun buat keputusan untuk nak bunuh makcik dia tu sekali. Dengan cara macam mana tau? Dapatkan nombor telefon makcik dia tu, dia call makcik dia untuk umpan datang dekat restoran tu. Bila makcik dia sampai je dekat restoran tu, dia tak cakap banyak dia terus tikam makcik dia tu guna botol kaca tu juga, dan makcik dia pun mati dekat situ juga. So kira sekarang mangsa dia dah 10 orang yang ada dekat restoran tu. Disebabkan dia dah bunuh 10 orang, so dia pun fikir macam mana nak uruskan mayat-mayat yang ada ni kan. Takkan nak biar orang kat situ je, dah tentu orang kantoi juga. Dia pun cari cara macam mana nak kasih clear benda-benda
tu semua dengan cara dia potong mayat-mayat tu kepada beberapa bahagian dan dia buang dekat tempat buang sampah sikit, dia buang dekat laut sikit. Tapi dia tak buang habis pun sebenarnya. Lepas dia dah buang mayat-mayat tu semua, dia pun letakkan satu notis dekat depan restoran tu yang mengatakan restoran ni akan ditutup selama 3 hari. Tapi sebelum dia meninggalkan restoran tu, dia sempatlah kebas duit Zeng Lin ni tadi dengan kunci rumah dia sekali dia kebas. Dengan rasa tak bersalahnya, si Huang ni tadi balik ke rumah Zeng Lin, tidur buat macam rumah dia sendiri lah. Betul tak malu lah kau Huang. Pada keesokan paginya, ada satu driver penghantar barang yang hantar barang dekat restoran Zeng Lin ni tau. Tapi driver tu pelik, bila sampai kat restoran ada pula notis yang mengatakan restoran tu ditutup selama 3 hari. Padahal Zeng Lin baru je order barang tu semalam, suruh hantar hari ni, tapi restoran pula tutup. Mana tu? Bila dah tengok restoran tu tutup, driver tu pun hantarlah barang dia pergi ke rumah Zeng Lin ni terus kan. Sampai je kat rumah Zeng Lin ni, dia lagi pelik sebab dia nampak yang buka pintu tu bukan Zeng Lin ataupun keluarga dia, tapi Huang ni yang buka pintu rumah dia. Driver tu pun tanya lah, mana Zeng Lin dengan family dia kan? Asal restoran tutup sampai 3 hari? So Huang bagi tahu yang family Zeng Lin ni bercuti dekat mainland China masa tu. Jadi bila driver lori tu dengar dia cakap macam tu, dia pun macam okey lah, bercuti kot, tak apa lah. So driver lori tu pun bongkar lah, gerak daripada situ walaupun dia rasa pelik dengan keadaan tu kan. Bila dah cukup 3 hari tu, Huang ni pun datanglah balik kat restoran tu kan untuk nak ambil alih restoran Zeng Lin ni tadi lah. Masa dia sampai je kat restoran, dia buka je pintu tu, dia nampak tau beleng-beleng mayat yang ada kat situ. Sebab dia tak buang habis pun potongan-potongan mayat tadi tu. Jadi dia pun terfikir, macam mana dia nak kasih clear semua-semua mayat yang ada ni? Sebab kalau dia buang habis nanti kantoi pula kan. So dia buat satu keputusan, dia potong lagi mayat-mayat yang ada tu dan dia kisar sampai daging-daging orang tu semua hancur lah. Bila daging dah hancur tu, dia buat pula jadi antipau, jual pada orang ramai, kasih orang makan. Lepas tu Huang ni pun buka lah kedai macam biasa sebab dia nak jual pau yang dia dah buat tu kan. Tapi kebanyakan customer yang datang makan kat kedai dia tu memang puji pau dia sedap gila bab kan. Padahal dia orang tak tahu yang dia orang makan tu daging tokai kedai. Gasak engkau leh. Tapi daging daripada mayat-mayat yang dipotong, dikisau ni tadi ni untuk jadikan antipau, limited stock mat. Boleh bertahan selama 2 ke 3 hari macam tu je lah. So pada 8 Ogos 1985, ada seorang ni yang berenang dekat pantai Macau. Masa tu dia terjumpa 8 ke 9 sepihan badan manusia kau. Mula-mula diingatkan sepihan tu adalah mayat daripada pendatang asing yang berenang dan lemas kat laut. And sepihan tu juga disebabkan oleh gigitan jerung yang ada kat laut masa tu lah. Jadi dia pun call lah polis untuk nak siasat benda tu kan. Bila polis sampai je dekat pantai tu, polis tengok keadaan sepihan yang ada tu bukanlah kesan digigit tapi kesan dipotong. Polis pun syak anggota-anggota badan yang dijumpa tu adalah milik daripada 4 orang yang berlainan ni tau. Jadi polis teruskan lagi siasatan lebih mendalam sebab mana le tahu kalau anggota badan tu ada kena-mengena dengan orang yang dilaporkan hilang sebelum-sebelum tu. Tak lama lepas tu, dekat kawasan yang sama juga, ada seorang ni dia tengah bawa anjing dia jalan-jalan tepi pantai kan. Dalam masa yang sama, anjing dia ni ada terbau busuk tau, bau daging busuk ah. So anjing dia pun kejau lah daging tu, lepas tu dia makan pula daging tu. Orang tu pun macam pelik, apa benda le binatang aku dimakan? Dia pun datang dekat anjing dia, tengok yang anjing dia makan tu adalah lengan manusia lah. Cepat-cepat orang tu gentapkan lengan tu daripada anjing tu. Dia pun telefon polis juga untuk datang untuk siasat lengan tadi tu. Bila polis datang siasat, polis tengok lengan yang anjing dia gigit tu, polis percaya yang itu adalah lengan seorang perempuan. Beberapa bulan selepas kejadian tu, polis terima satu aduan daripada seseorang yang dipercayai adik kepada Zeng Lin ni, iaitu tokek kedai yang dibunuh oleh Huang tadi tu. Adik dia cakap dalam surat tu, dah berapa bulan dia tak dapat nak kontak abang dia ni, si Zeng ni kan, dengan keluarga dia sekali. Dia dah cuba macam-macam cara dah untuk nak cari abang dia ni, tapi tetap tak jumpa juga. Ada yang kata restoran Zeng tu orang lain dah jaga dan tak nampak kelibat dia dengan keluarga dia lagi lah kat restoran tu. Dalam surat tu juga, adik Zeng Lin ni tadi ada tulis juga dia ni sibuk menguruskan family dia punya bisnes lah. Tapi dalam masa yang sama, ada seorang lelaki yang bernama Huang yang cuba nak ambil alih restoran Zeng Lin ni tadi. So adik dia kata kemungkinan kehilangan abang dia ni ada kena-mengena dengan si Huang ni tadi tau. So polis pun terfikir ada logik juga apa yang adik Zeng ni cakap kan. Jadi ada kemungkinan besar juga anggota-anggota badan yang dijumpa tadi tu adalah family Zeng yang punya. Dalam masa yang sama, si Huang ni tengah sedap menjaga dekat restoran Zeng ni tadi. Jadi disebabkan adik dia dah buat aduan pada pihak polis, polis pun datanglah restoran tu untuk nak soal siasat Huang ni tadi. Masa polis sampai dekat restoran tu, Huang ni bagi tahu polis yang dia adalah pemilik baru restoran tu dan rumah Zeng tu pula dah disewakan pada orang lain. Tapi polis macam curiga dengan jawapan yang Huang ni bagi tadi. So polis pun siasat lagi dalam lah pasal restoran tu kan. Masa tengah siasat tu, polis jumpalah beberapa dokumen yang berkenaan dengan restoran tu dan dia
masih lagi atas nama Zeng. Selain daripada dokumen tu, polis ada jumpa juga kad pelajar anak-anak Zeng ni tau. Jadi polis pun pelik macam mana kau cakap restoran ni kau yang punya, sedangkan dokumen restoran ni masih lagi atas nama Zeng Lin ni. Masa polis tengah soal siasat Huang ni tadi pun, dia bagi statement yang berbelit-belit tau. Dia cuba nak pusing-pusing cerita dengan polis. Yelah, orang tengah dedau. Kau jawab je lah apa yang terlintas kat kepala kan. Tak ada masa kan kau nak fikir ayat lagi nak jawab dengan polis masa tu. Bila polis dah jumpa semua benda-benda tu, Huang ni dah mula cuak tau. Dia dah mula rasa tak selamat dah dekat tempat tu lagi. Jadi dia cuba untuk nak larikan diri, tinggalkan Macau tu tau. Selalu aku dengar orang kena Macau scam. Ini dia nak scam Macau tu pula. Wah, pada handal. 28 September tahun 1986. Masa ni lah Huang ditangkap di lapangan terbang dan waktu tu dia cuba untuk nak lari daripada situ. Jadi masa tu cerita pasal Huang ni memang kecoh lah. Keluar dekat surat khabar apa semua kan. Dan Huang pun dipenjara di atas kesalahan dia tu tadi. Tapi cerita dia belum habis sampai sini. Dekat penjara tu pula ada lagi cerita di sebalik tirai besi tu. Betul lah kata orang, buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Waktu Huang kat dalam penjara tu, banduan-banduan ni semua tahu kes apa yang dibuat tau. Biasanya kalau orang masuk disebabkan kes bunuh, mesti banduan lain-lain kat dalam tu goyang kan, mesti takut dengan dia kan. Tapi sebaliknya yang terjadi pada Huang ni, boleh dikatakan setiap hari dia ni dipukul, dibuli oleh banduan-banduan yang ada kat dalam tu tau. Punyalah teruk dia ni dipukul sampai kan dia kencing pun keluar darah mat. Aku yang cerita ni pun milu Jadi dia pun dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan tau. Bila sampai dekat hospital tu, dia ada cakap dengan polis ni, lepas rawatan ni dia tak nak balik penjara lah. Dia nak duduk kat hospital tu je. Agaknya dia dah tak tahan tau kehidupan dalam penjara. Tapi dia ingat polis nak layan ke dahak dia kat Dia tetap juga dibawa balik ke penjara tu balik tau. Bila dia masuk balik dalam penjara tu, macam biasa, banduan-banduan tadi ni dah tunggu. Dia masih lagi dipukul, dibuli, dihenyak ramai-ramai. Sampailah satu tahap agaknya dia dah tak tahan dengan keadaan tu. Dia pernah buat cubaan bunuh diri sebanyak 2 kali Cubaan yang pertama, dia cuba untuk kelau tangan dia ni gunakan besi yang berkarat tau. Tapi masa tu pihak penjara ni sempatlah bawa dia pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Kalau zaman kecil-kecil dulu kau terpijak paku karat je, mak kau dah suruh pergi injet dah. Sebab apa? Takut kancing gigi tau. Dan akhirnya dia pun berjaya diselamatkan. Tapi untuk cubaan bunuh diri yang kedua pula, dia gunakan cara yang sama tau. Kali ni dia potong pergelangan tangan dia ni guna penutup tin yang dah berkarat. Agaknya kali ni dia betul-betul nak mati. Kalau setakat dia potong aja, dia sempat dibawa ke hospital dan mendapat rawatan sembuh macam biasa. Kali ni dia lain sikit tau. Lepas dia potong dia pergelangan tangan tu, dia tarik pula urat nadi dia ni keluar sampai putus Bila dah putus tu, pada 4 Disember 1986, dia ditemui mati dekat dalam bilik sel yang dia duduk tu Yelah, putus nadi kot. Kau nak sambung macam mana? Kalau putus wire kau boleh sambung balik. Kalau putus cinta kau boleh get back. Alright, sampai situ je cerita pasal Pau Daging Manusia ni atau 8 Immortal Restaurant. So, kalau korang perasan, punca terjadinya pembunuhan ni adalah disebabkan berjudi tau. Alangkan kau main pay up yang RM1.2 tu pun bergaduh, bertekak, ini kan pula main beribu-ribu. Mau tak berbunuh ke? Itu pun aku tak ada kuasa kan nak paksa korang untuk nak berhenti main judi kan. Kau pandai-pandai fikir sendiri kan. Kalau dah berjudi tu sampai tahap menyusahkan diri sendiri ataupun keluarga, baik kau berhenti je berjudi ni. Tak ada pun berhenti jadi orang. Gua takkan gua pun tak boleh. Okeylah, macam biasa, kalau aku ada tersalah fakta dalam penceritaan aku ni tadi, korang boleh betulkan dekat ruangan komen. Ataupun kalau korang ada fakta-fakta lain berkenaan dengan cerita ni pun korang boleh share juga kat bahagian komen. Jadi semoga kita bertemu di video yang akan datang. Sekian saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ji.